Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi pada hari ini dalam rancangan Jom Jejak Ekonomi. Jadi pada hari ini saya berada di Kolej Matrikulasi Johor untuk bertanyakan beberapa soalan kepada pelajar-pelajar akaun Kolej Matrikulasi Johor berkaitan dengan ekonomi. Mari ikut saya. Jadi bersama saya pada hari inilah saudari Najiha. Jadi saudari, bolehkah saudari terangkan kepada saya apakah maksud KDNK? KDNK ialah jumlah nilai pasaran keseluruhan barangan dan perkhidmatan terakhir yang dikeluarkan dalam sesebuah negara pada masa tertentu. Baiklah, terima kasih saudari Najiha di atas satu penerangan yang begitu jelas sebentar tadi. Go. Seterusnya, saudari Nasha Nabila. Jadi saudari, bolehkah saudari berikan kepada saya maksud KNK? KNK merupakan keluaran negara kasar, ialah jumlah nilai barang akhir atau perkhidmatan yang dikeluarkan oleh faktor pengeluaran warga negara dalam sebuah negara dalam tempoh masa 1 tahun. Baik, terima kasih saudari Nasha. Seterusnya bersama saya pada kali ini ialah saudari Aisyah. Jadi saudari, bolehkah saudari terangkan kepada saya apakah maksud KNB? KNB ialah keluaran negara bersih. Keluaran negara bersih ialah pendapatan negara yang telah ditolak dengan susut nilai. Baiklah, terima kasih saudari di atas satu penjelasan yang begitu bermakna pada saya. Jadi seterusnya kita bersama saudari Balkis. Ya, saya. Jadi untuk saudari pada petang ini kita akan bertanyakan dua jenis soalan, iaitu yang pertama, apakah formula untuk mengira KNK? Jadi formula untuk mengira KNK adalah sama dengan KDNK tambah PFBLN, iaitu pendapatan faktor bersih luar negeri. Dan itu saja. Jadi untuk soalan yang kedua pula, apakah formula untuk mengira KDNK? KDNK sama dengan KNK tolak PFBLN. Baiklah, terima kasih saudari Sama-sama. Balkis. Baiklah, seterusnya pada petang ini kita ada saudara Sonra. Jadi saudara, pada petang ini kita akan tanyakan saudara dua soalan, iaitu yang pertama, apakah formula bagi KNB? KNB sama dengan KNK tolak susut nilai. Jadi untuk soalan yang kedua, apakah perbezaan antara keluaran negara nominal dan keluaran negara benar? Keluaran negara nominal ialah dihitung berdasarkan harga semasa. Manakala keluaran negara benar dihitung berdasarkan harga tetap. Okey. Baiklah, terima kasih saudara Sonra di atas satu penjelasan sebentar tadi . Okey, ya. Baik. Jadi Sarah Nuralia. Ya, saya. Jadi saudari, bolehkah saudari terangkan kepada saya apakah itu pendapatan persendirian? Okey, pendapatan persendirian ialah jumlah nilai pendapatan yang diterima oleh semua individu dalam sesebuah negara dalam masa yang tertentu, dan biasanya dalam masa 1 tahun, tak kira sama ada kegiatan itu produktif atau tidak produktif. Okey, pendapatan persendirian juga terbagi pada dua faktor, iaitu pertama pendapatan faktor, di mana pendapatan faktor ini ialah pendapatan yang diterima individu sebagai ganjaran menawarkan faktor pengeluaran, contohnya macam gaji, sewa, bunga bersih dan hutang. Okey, faktor yang kedua ialah bayaran pindahan. Bayaran pindahan ini pula ialah bayaran yang diterima oleh individu yang tidak menawarkan sebarang faktor pengeluaran seperti pencen, beasiswa, bantuan kewangan kerajaan kepada golongan ini. Oh, begitu. Baiklah, terima kasih saudari Sarah Nuralia di atas satu penjelasan yang begitu panjang lebar sebentar tadi . Panasnya petang ni. 3. Oh, hai cik adik yang manis. Ya. Apa? Saya tengah exercise. 5. Bolehkah saya tahu apakah nama cik adik? 6. Sumahira. Oh, Sumahira. Jadi Cik Sumahira, bolehkah saya ingin tanya beberapa soalan berkaitan dengan ekonomi? Ya. Jadi untuk soalan yang pertama, apakah pendapatan negara jika dibandingkan dengan jumlah penduduk? Pendapatan per kapita. Untuk soalan seterusnya, apakah pendapatan negara jika ditolak dengan pendapatan faktor yang tidak diterima dan ditambah dengan bayaran pindahan? Pendapatan persendirian. Jadi untuk soalan yang terakhir, apakah pendapatan persendirian
jika ditolakkan dengan cukai pendapatan bersendirian? Sekejap tak ingat lah. Pendapatan balik guna. Okey, terima ingat kasih pula. ya Cik Okey, Sumaira. sama-sama. Sambung 9. 10. Baiklah, seterusnya bersama kita pada petang ini adalah saudari Izian Syazwani. Jadi saudari, seperti yang kita tahu, perbelanjaan oleh sektor ekonomi ada 4. Jadi, bolehkah saudari menerangkan keempat-empat perbelanjaan tersebut? Okey, baiklah. Yang pertama kita ada belanja pengguna awam. Yang kedua, dia ada dua Dan yang satu dia ada gelap. Jangan lari. Patah balik. Aku nanti boleh cut. Patah balik. Patah balik. Wan kau kat sini Wan. Aku nak patah balik. Boleh balik. Okey, teruskan je. Yang kedua, dia ada belanjaan pengguna swasta. Dan seterusnya, kita juga ada pembentukan modal tetap kasar, iaitu dia ada dua juga, awam dan juga swasta. Yang ketiga, kita ada perubahan dalam stok, iaitu nilai stok akhir tahun, kita akan tolakkan dengan nilai stok awal tahun. Dan yang keempat, kita ada ekspor bersih, iaitu dia ada dua juga, ekspor barang dan perkhidmatan dan import barang dan perkhidmatan. Baiklah, terima kasih saudari Izian Syazwani di atas satu penjelasan sebentar tadi. Baiklah, seterusnya bersama kita pada petang ini adalah saudari Putri Hamidah. Jadi saudari, saya akan bertanyakan beberapa soalan berkaitan dengan ekonomi. Yang pertama ialah, apakah maksud nilai tambah? Nilai tambah ialah pertambahan dalam nilai sesuatu barang setelah barang itu diproses dalam sesuatu kegiatan ekonomi. Okey, untuk soalan yang kedua, nilai tambah diambil kira untuk apa? Nilai tambah diambil kira untuk mengelakkan berlakunya pengiraan dua kali. Baiklah, untuk soalan yang terakhir, seperti yang kita tahu, nilai tambah disumbangkan oleh 3 faktor. Apakah faktor tersebut? Faktor pertama ialah asas. Utama. Teruskan je. Jadi seperti yang kita tahu, nilai tambah disumbangkan oleh 3 faktor. Jadi bolehkah saudari menjelaskan apakah faktor-faktor tersebut? Faktor pertama, sektor pertama atau dikenali sebagai utama, iaitu keperluan asas. Sektor kedua pula dikenali sebagai sektor perindustrian, merupakan hasilan barang siap dan barang separuh siap. Sektor ketiga pula ialah sektor perkhidmatan yang menyediakan perkhidmatan sokongan untuk sektor pertama dan kedua. Baiklah, terima kasih saudari di atas satu penjelasan yang begitu baik sebentar tadi. Cik Adik, boleh kesini sebentar? Boleh saya tahu apa nama Cik Adik? Nama saya Aini Najiha. Baiklah. Jadi saudari Aini Najiha, bolehkah saya ingin bertanya 2 soalan berkaitan dengan ekonomi? Boleh. Jadi yang pertama, apakah maksud cukai import? Cukai import tu bermaksud cukai tak langsung yang dicampur untuk dapat nilai KDNK harga pasaran. Begitu. Jadi seperti yang kita tahu, kaedah pendapatan yang juga dikenali sebagai bayaran faktor ada 5. Jadi bolehkah saudari tolong jelaskan kelima-lima faktor tersebut? Okay, antara kaedah pendapatan, yang pertama gaji dan upah, yang kedua sewa, yang ketiga bunga bersih, yang keempat keuntungan syarikat. Tapi keuntungan syarikatnya dibahagi kepada 3, iaitu keuntungan diagihkan, lagi keuntungan tak diagihkan dan cukai keuntungan syarikat. Baik, yang terakhir sekali, yang kelima, pendapatan perusahaan bersendirian. Saya rasa itu sahaja. Baiklah. Terima kasih ya saudari Aini Najiha. Terima kasih. Go. Jadi itu sajalah beberapa orang pelajar yang dapat saya temui di Kolej Matrikulasi Johor untuk episod Jom Jejak Ekonomi. Jadi bertemu lagi kita dalam episod yang seterusnya bersama saya, wartawan anda Wan Muhammad Atiq, dan juru kamera Muhammad Nazir Radwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.